sejahtera kepada anda semua followers di Nizam Malik page dan juga yang sedang menonton di YouTube channel kami iaitu Saham Masri. So kita bersiaran dua tempat hari ini iaitu di Nizam Malik page dan juga di YouTube channel Saham Masri. Alright. So kepada anda yang sedang menonton secara live ataupun mungkin akan menonton secara tontonan semula, boleh respon dengan saya dulu sama ada suara saya okey ataupun tidak, line internet kita ni okey ataupun tidak sebelum kita memulakan program kita hari ini iaitu bersama dengan siapakah gerangan tetamu jemputan yang kita bawakan pada hari ini. So anda yang sedang menonton boleh komen-komen juga, boleh klik like, klik share juga supaya perkongsian ini memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang yang akan menonton. Okay, so boleh tak paparkan saya screen, saya nak suruh anda teka siapakah tetamu jemputan yang kita jemput pada hari ini. So tim di belakang tabir boleh mainkan gambar. Saya nak suruh anda teka siapakah tetamu jemputan kita pada hari ini. Okay? Alright. Okay, so kalau anda nampak di posting ada dua orang jejaka dan satu berbaju biru dan satu berbaju kuning. Tadi siapakah agaknya gerangan Aznan Soft, tetamu jemputan kita pada petang hari ini, yang berbaju kuning ataupun yang berbaju biru. Okay, jadi saya dapat ramai orang yang komen dan respon cakap yang berbaju kuning. Jadi benarlah tekaan. Okay, alright. Jadi ada juga saya terbaca yang kata kalau baju biru tu Michael Schumacher. Tiba jadi macam tu alright. So apa kata kita panggil Tuan Aznan Soft di hujung talian, kita direct saja hari ini tanya dan anda kena stay sampai ke hujung live kerana kami ada satu kejutan untuk anda, satu pengumuman message yang kita akan sampaikan di hujung live ini dan wajib untuk anda dengarkan message ni, okey? Dan apa kata tanpa membuang masa kita panggil Tuan Aznan Soft yang berada di hujung talian. Alright? So dipersilakan. Hello, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Alright, okay. So Cik hai Bani. Tuan, Tuan dengar suara saya dengan okey? Dengan jelas? Clear. Okay, so Tuan sekarang dekat mana ni? Macam dekat kereta je? Baru balik daripada family visit. Dekat mana tu? Area mana tu? Dekat Kota Baru, Kelantan. Oh, kat Kelantan. So sekarang Kelantan okey tak? Keadaan Kelantan mana tahu tengah PKP ke macam mana? PKP tu tak ada tapi baru 5 minit ni hujan. Oh, hujan. Oh, tapi nampak macam keadaan cuaca okey So sekarang Tuan live dalam kereta guna handphone Dalam lah kereta. ya? Okay, Guna so line handphone. semua okey. Alright. So Tuan boleh lambai dulu dekat kamera sebab mereka nak kenal dulu dengan Tuan. Boleh lambai-lambai dulu. Okay, so Hai, inilah dia. Assalamualaikum. So inilah dia jejaka yang berbaju kuning tu. Okay, so saya nak tanya yang pasal Oh ni, repeat ni. Dia macam start. okay, Kak Di pakai baju kuning saya nampak dengan seorang jejaka berbaju biru. So kalau boleh Tuan sharekan, Tuan bekerja sebagai seorang apa, mungkin nama Tuan, umur Tuan, macam tu. Silakan. Okay, yang baju biru tu sahabat saya yang kerja sekali masa projek pada tahun lepas, projek di Korea. Nama dia Luigi dari Itali. Oh, bukan Michael Schumacher Bukan tu. Mungkin dia ada apa? Mungkin sepupu ke apa. Oh. Okey, Bang Mani, saya teruskan. Nampak Nama pakai baju saya kuning lambang Petronas tu. ya. Kuning tu saya lah. Oh, so Tuan Awak ni putus-putus lah.
Alamak, putus-putus pula. Mungkin sebab lain di Kelantan. Okey, tak apa Tuan. Yang penting Tuan dapat dengar soalan saya dan anda sendiri boleh tengoklah gambar di skrin. Tuan Aznan Sof ni berbaju kuning. Okey, so Tuan Aznan Sof merupakan seorang kerja oil and gas lah, Petronas, alright? So kita move terus kepada soalan. Since saya harap Tuan Aznan Sof punya line ni okey sebab dia pakai handphone dan juga tengah hujan sekarang. Okey, kalau anda boleh tengok di skrin antara gambar family Tuan Azlan Sof, anaknya ada 5 orang dan kelima-limanya puteri. Betul tak Tuan Azlan? Ya, betul. Betul. Oh, okey. So ni banyak gambar bercuti semua ni. Wah, seronok ni. Seronok sangat. Okey. So kita terus pergi ke next question tanpa membuang masa sebelum sebab saya kerja tanya Tuan lah. Saya nampak Tuan ni bekerja macam ke sana ke sini kan, dekat kapal lah kanan dengan arah. So kalau boleh saya tahu, macam mana Tuan kenal saham ni? Masa bila Tuan kenal pasal saham? Daripada kawan ke? Ke macam mana tu? Silakan. Okay, first saya expose dan tahu pasal saham ni masa 25 tahun dululah, masa kecil-kecil dulu. Arwah ayah saya pernah main saham lah, trading saham lah. Masa tu zaman nak trading tu guna Remizer lah, bukan macam sekarang ni pakai smartphone je. Jadi selalu kat rumah tu sampai slip dari BSKL, jadi dari situlah saya macam kenal sikit-sikit lah. Then lepas tu lepas habis projek dari Korea tu, kira awal tahun itu lagi, kebetulan wife saya, dia ada attend satu macam introduction seminar lah berkaitan dengan saham ni. Jadi dia macam saya kira macam join sekali dengan dia lah sebab ada slot kosong. Jadi dalam tu bulan Februari tahun ni rasanya. Jadi, dari situlah saya kenal saham secara detail lah. Dan saya tak sangka dah saham ni rupanya patut syariah. Saya ingatkan macam forex tu yang tak syariah lah. Okey, satu lagi isu yang ramai orang confuse sebenarnya, mereka ingatkan saham ni sama macam forex. Yelah kalau kita tengok macam cat hijau, warna kuning, warna merah tu dia macam forex. So start daripada Tuan ikut wife yang membuatkan Tuan terbuka mata, nampak yang sebenarnya saham ni patut syariah. Okey? Ya, itulah alright. So kita tengok ramai yang komen yang cakap Tuan Aznan tolong banyak support daripada Yaya N, Puan Yaya N, one of members dalam Premier Saham Masri, FB Group Premier Saham Masri. Tuan Nang Sof banyak support saya juga. So Tuan Aznan ni merupakan salah seorang peserta program Premier, betul tak Tuan? Betul. Okay, so kalau boleh Tuan sharekan sikit, Tuan bermula dengan di Saham Masri ni macam mana? Bermula dengan program Kickstart ke, Newbie Saham Masri online ke, kemudian join PSM ke, macam mana? Stories. Okay, saya join itu hari Nesmo, New Saham Mastery online pada 7 Mei itu hari. Oh, masih PKP. Masa PKP. Saya kenal saham ni masa PKP lah. Oh, I see. Okay. Kira baru lagi lah kalau nak bandingkan dengan 4 orang sebelum ni yang Puan Cik Wani interview, saya rasa saya macam masih baru lagi lah. Sebab dia orang tu macam average dari tahun lepas lagi kenal kan. Okay. So Tuan join UB Saham Masri online Mei, kemudian terus buat keputusan untuk join PSM, macam tu? Ya, betul. 12 Mei saya buat full payment lah untuk join PSM tu. Jadi dari situlah saya belajar daripada video Tuan Nizam one by one lah, step by step. Jadi kat situlah macam rupanya banyak lagi saya tak explore dalam saham ni. Sebab saya terjun ni dalam keadaan kosong dan buy call je.
Macam Oh, tu je. okey, by call. Sedap pula dengar. Okey Tuan, kalau boleh saya tahu, masa bila Tuan kenal Tuan Nizam? Sebab Tuan sebelum ni Tuan pernah join, Tuan pernah dengar lah juga pasal saham, orang Betul, betul. kata pernah trade dengan Remizer dan sebagainya. So masa bila Tuan start kenal Tuan Nizam? Okey, yang ni semua tu bulan 5, saya rasa bulan 4 rasanya kalau tak silap. Sebab saya bermula dengan tengok video short video Tuan Nizam tu. Di mana tu? Uh, YouTube atau Facebook? Facebook. Facebook. Okey. Sebab Macam lalu dekat wall lah, kira ada orang share ke macam mana, lalu dekat wall uh, lah. lalu dekat wall je. Sebab biasanya kalau kita join mana-mana grup saham, dia akan trigger dalam Facebook saya lah. Jadi Oh, dari ni situ dikira okey, ni dikira cinta pandang pertama lah. Baru join, baru tengok sekali imbas dekat Facebook, terus join newbie saham Asia Online. Terus dapatkan PSM, betul? uh, ambil masa dalam 2-3 minggu jugalah sebab saya nak tahu apa yang Tuan Nizam nak sampaikan dalam short video dia tu. Jadi apabila saya tengok one by one dia punya video tu, rupanya apa yang dia cakap tu, ya saya lah tu yang buat kesilapan tu. Oh, Newbies. terasa. So agak akak ni kan Newbies. Tuan? Ah, Newbies memang gitu. banyak buat silap. Oh, gitu. Follow by call ke guna apa? Online, tapi tak Tak buat ada trading keputusan plan ke? terus. Saya lah tu yang Puan Nizam cakap tu. Tak buat keputusan. Hanya newbies. Ambil masa beberapa minggu. Bila dah tonton video-video Tuan Nizam, baru Tuan buat keputusan. Okey, so Ya, Tuan betul. cakap Tuan baru perasan, Tuan rasa macam disindir lah kalau orang kata kan. Kononnya Tuan Nizam cakap pasal Tuan. So kalau boleh Tuan cakap kesilapan apa yang Tuan umpamakan Tuan Nizam cakap pasal Tuan? Kesilapan apa Okay. tu? Dalam saham ni terjah macam tu. Yang first tu buy call lah. Kita join banyak Telegram, lepas tu kita follow buy call. Group ni cakap potensi untuk naik. Kita belilah. Saya belilah. Jadi beli, tak ada trading plan, jadi tak tahu lah tuju tu saham macam mana. Sebab persepsi saya masa tu, kalau saham naik, dia akan terus naik. Maksudnya dia tak akan turun. Turun tu macam correction lah maksudnya. Jadi apabila masa hijau tu tak jual, merah semula jadi blur. Kenapa dia merah? Bila dia naik hijau semula? Jadi blur jadi. Oh, jadi maksudnya sebelum ni Tuan pernah beli saham ke? Pernah beli buy call lah. Sebelum join PSM pernah beli saham? Betul. So macam mana Tuan beli saham tu waktu tu? Tuan berlandaskan apa? Buy call? Buy call. Oh, jadi macam mana result Tuan buy call tu? Adakah memuaskan Okay. ataupun pernah juga dapat profit yang membanggakan? Macam mana tu? Profit tak banyak. Yang cuma yang blur sikit tu apabila kita tak take profit dan dia merah semula. Macam tu yang saya heran. Okey, saya sebenarnya menariklah kisah Tuan Aznan ni lain daripada peserta-peserta kita yang sebelum ni, tetamu-tetamu jemputan yang sebelum ni, di mana Tuan Aznan ni sebenarnya dah terlibat saham cuma tak berapa jelas. Maksudnya trade saham buy call satu. Jadi Tuan tak buat kajian saham ke apa, terus beli saham nampak hijau. Betul. Tapi memang berani tak ada Tuan ni. Sebab tak, saya yang first saya beli tu saya pakai modal 300.5 je. Saya nak rasa feel untuk buy lah. Macam mana perasaan, rasa macam mana kita buy ni. Lepas tu nampak hijau, rasa macam mana. Saya lebih pada feel. Saya tak trade dengan modal yang banyak lah. Sebab saya tahu saya ni macam tak cukup ilmu lagi masa tu. Lepas tu ditambah so, saya dengan PKP. Silakan Cik Mani. Alright, jadinya kan Tuan, sebelum ni kan Tuan join, Tuan trade guna follow by call, Tuan tak buat kajian. Maknanya memang tak pernah pergi mana-mana kelas sebelum ni ataupun bermentorkan mentor yang lain sebelum ni, just memang Okay. Sebelum ni saya pernah join satu coach lain lah, satu organisasi. Cuma dekat kelas tu dia tak ajar indikator sebenarnya. Dia ajar
teknik lain. Sebab dalam teknik buy dalam saham ni dia banyak. Cuma teknik indicator tu tak ajar. Jadi kalau dia ajar teknik buy on dip, jadi saya rasa tak cukup confident nak beli buy on dip. Maknanya buy masa correction tu. Jadi macam tak cukup lagi lah. Okay, so apa yang membuatkan Tuan lepas dah join Mastery Online tu, yang membuatkan Tuan ambil masa beberapa minggu dan buat keputusan untuk bersama dengan Tuan Nizam, untuk di coach direct dengan Tuan Nizam berbanding dengan coach-coach saham yang lain. So apa yang membuatkan Tuan buat keputusan penting untuk join PSM? Silakan. Okay, short video Tuan Nizam tu apabila dia explain macam tu macam ni dan feel tu terkena kat saya macam Tuan Nizam ni menghayati seorang newbies yang baru nak bermula dengan saham. Jadi saya rasa saya perlu join Nismo lah untuk tahu detail lagi. Dan daripada Nismo tu, Nismo Mastery Online tu, Tuan Nizam ada sentuh sikit pasal indikator. Jadi kat situlah saya rasa saya perlu explore indikator tu untuk menentukan buy sell saya apabila saya nak lebih mendalam lah untuk trade dalam saham ni. Jadi beberapa hari lepas tu saya daftar untuk PSM tu. Oh begitu. So kalau boleh tim mainkan di screen profit Tuan Aznan Soft dan kita tengok macam mana orang kata perjalanan Tuan Aznan Soft. Apa kata kita berehat dulu. Kejap lagi kita akan tonton, kita akan yang dihasilkan Tuan Aznan Soft dan kita bagi laluan iklan sekejap sementara kita di tim Samasri tengah alami technical issue. Kita akan fixkan dan kita berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini dengan profit yang telah dihasilkan oleh Tuan Aznan. Alright, so silakan tim untuk berehat untuk beriklan. Untuk kepastian saya rasa saya kena attend dekat satu kelas and saya rasa saya dapat apa yang saya nak kat sini. Bagi pandangan saya, sebab saya pernah pergi kelas sebelum ni, sangat preview sebab mungkin free kan. Pandangan saya kelas ni sangat technical, tapi bagi saya ini adalah bukan preview. Saya perlukan coach untuk ajar saya macam nak buka CDS account, nak beli, nak jual. So bagi saya kelas ni kelas agak preview, saya lebih dari apa yang saya expect. Macam Rizal dia kasi perfect lah, dia kasi step by step, detail-detail macam mana daripada A ke Z. Jadi kat situ beza sikit ada dengan program yang saya pernah pergi sebelum ni. Sebelum ni saya memang nak belajar pasal saham tapi cari-cari kat Google lah kan. Cari kat Google ni macam-macam information ada. Untuk kepastian saya rasa saya kena attend kat satu kelas and saya rasa saya dapat apa yang saya nak kat sini. Betul lah apa dia cakap, straightforward and hit the point, apa yang kita dapat. Clear. Saya nampak Tuan Nizam ni penting kepada isi lah. Saya memang ada follow dia dekat YouTube, dekat Facebook sebab dia cakap dengan jelas, selalu buat live, selalu pergi jelas lah. Ingatkan benda yang basic punya dia ajar, kadang-kadang bukan yang boleh dapat dengan free. Cara penyampaian sangat bagus. Senang lah untuk kita faham. Macam kita tengok secara kasar benda tu nampak susah, tapi bila kita dah diajar macam tu nampak macam oh simple je sebenarnya. Ikut perkembangan pasal saham ni, tapi macam memang tak boleh go langsung, tak faham langsung. Nak tak nak kena ambil langkah untuk ikhlas. Kalau macam yang lain tu memang sangat, dia macam expect kita dah tahu benda lah. So, macam kita yang memang tak ada basic apa-apa ni memang tak boleh buat apa lah, memang tengok je benda tu. Macam betul ke Tuan Nizam ni belajar farmasi macam dia tahu buat saham kan, macam tu lah. So bila dah masuk ni rasa macam oh okay, make sense lah apa yang dia cakap. Sebab mak saya pun buat saham juga. Saya macam rasa oh okay, betul lah ni, legit. Dan saya dah join yang expert, dah daftar lah. So akan join dia punya kelas expert saham.
basically I come here like zero. So I got nothing knowledge at literally zero. So it was like superb lah. Sebab something like you don't expect you can get that. And the way like Tuan Nizam ajar tu really simple and really suit for the newbie like me. The best part that for the activities is when you know how to read the chart. Sebelum ni kita tengok chart tu macam ya Allah susahnya kan. But then if you learn it, you feel like it's very simple. Sebelum kita datang ni kita tahu apa yang kita perlu tengok dan apa yang perlu kita tak perlu tengok. Yang penting saja kita tahu. Program pada hari ini baguslah memberi pendedahan awal pada saya untuk pergi dan mendalami lebih jauh lagi pasal pasaran saham ni. So I think it's really important for orang muda macam kita ni. So why not? We don't have nothing to do. So this is the way we can make this sound. I told ya that literally is I'm zero knowledge. When I come here, so I got the basic and really I do understand when people start talking about saham or everything. I can say that I understand that. It's not just one day to learn. So that's why I need more days to learn. Yeah. Kepada yang di luar sana, silalah join Newbie Saham Mastery terbaik. Newbie Saham Mastery terbaik. Newbie Saham Mastery terbaik. Newbie Saham Mastery terbaik. Newbie Saham Mastery the best. Newbie Saham Mastery crap. Newbie Saham Mastery terbaik. Okay, hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana anda setia menonton Saham Mastermind Session. So, seperti yang dijanjikan, naik je iklan, kita akan selongkar antara profit-profit yang berjaya dihasilkan oleh Tuan Aznan. Okay, so tim di belakang tabir boleh kita mainkan antara beberapa profit yang telah berjaya Tuan Aznan hasilkan. So, kalau tengok dekat sini, Tuan ingat tak start trade, first trade Tuan buat activity trade, berapa profit Tuan dapat? First trade. Ingat tak? Yang lepas join PSM. Saya tak ingat lah, tapi dalam 200-300 macam tu. 200-300. Saya tahu start daripada join PSM, berapa modal yang Tuan gunakan dan sekarang Tuan dah scale upkan modal Tuan ke berapa? Okay, masa PSM tu saya ingat 5,000. Saya dah daripada 300.5 sebelum tu dah naik 5,000 dan sekarang ni dalam 20,000 lebih lah. Sekarang ni berapa? 20,000 macam tu lah. 20,000 lebih. Grow big lah. Lagipun Tuan dah pernah banyak buat kesilapan iaitu dengan betul. follow by call. Kita belajar dari kesilapan. Masa Tuan berkecimpung dalam saham yang laburkan dan berapa paling banyak Tuan pernah dapat? Okay, yang paling banyak seingat saya dalam 18K kot. 18K. Wow, itu follow by call tu? Bukan follow by call tu. Okay, so masa Tuan follow by call tu pernah rugi tak? Of course lah. Mana banyak rugi ke banyak untung lagi? Banyak rugi dari untung. Sebabnya saya tak take profit dan saya ingat dia terus naik. Rupanya dia akan U-turn merah semula. Dan masa musim tu musim PKP, jadi tak banyak counter yang aktif lah. Okay, kalau boleh saya tahu lebih detail kan, masa Tuan follow by call tu, apakah ciri-ciri yang membuatkan Tuan tekan buy counter tersebut? Ciri-ciri ciri-ciri yang membuatkan Tuan yakin yang Tuan macam mana tu? Okay. Masa tu PKP. Biasanya dalam grup dia akan promote. Counter glove, counter related dengan healthcare, berpotensi untuk naik lah. Jadi ada yang grup tu dia share terus counter tu. Jadi saya buy lah counter tu. Dan masa tu sebab belum belajar lagi indikator, memang langsung saya tak sentuh indikator. Tak tahu apa pun indikator yang sepatutnya digunakan.
Itulah kesilapan yang Tuan buat dan Tuan for sure lah sekarang dah banyak belajar kan daripada PSM sendiri dan Tuan pun saya tengok dekat komen ada yang kata Tuan pun support mereka, so which is banyak beza Tuan So kalau boleh Tuan share kalau boleh Tuan share pengalaman ataupun apakah beza masa Tuan trade counter berpandukan orang kata follow by call dengan sekarang ni. Apakah perbezaan yang paling ketara? Silakan. Okay. Kira sekarang lah sebab dah ada ilmu. Jadi kita tahu macam mana nak baca indikator dan baca chart. Jadi saya tahulah bila counter tu nak naik dan bila counter tu nak buat correction, dia akan terus downtrend ataupun dia nak naik semula. Saya tahu berbandingkan nak baca daripada indikator tu lah. Jadi tak ada risau lah kalau counter tu merah sebab dia akan hijau semula lah. So boleh mainkan semula profit-profit yang Tuan Aznan dah hasilkan. Alright, so kalau kita boleh tengok kat skrin ni, ini antara profit-profit Tuan Aznan, alright. Musim raya nak shopping dengan apa ni, dengan berjaya katanya. Counter Bonia. Oh, counter Bonia saya tak berapa nak nampak. Counter nak beli handbag. Okay, so kalau Tuan boleh sharekan sikit antara pengalaman counter ni, saya tengok, saya nampak dekat sini ada Maru Bozu, ada apa lagi kat sini, touch histogram, so apakah? Ya betul. Counter tu Tuan kan? Okay, next day daripada yang saya share ni, saya tak ingat counter tu naik sampai berapa, tapi profit situ 1,000 lebih lah. 1,000 lebih saya dapat. Okay, so ada lagi tak di screen? Jom kita tengok. Ini pun antara profit-profit yang Tuan Aznan dah hasilkan. So lepas, ni bulan 7 tak silap saya, 17 bulan 7. Betul tak? Yang ni, okay, yang ni selepas tepi lah dikira macam tu. Tuan Nizam share pasal counter warrant rasa. Oh ya. Okay. Oh, kat sini dia kata counter warrant dah dapat profit macam company jual dulu sebab dah keluar BB and nak cari setup entry yang betul. Sepatutnya buy pada 14 Julai, nak praktik ilmu warrant yang Tuan Nizam sharing. Okay, so ini antara profit counter warrant yang Tuan hasilkan lah. Okay? Alright. Profit yang Tuan Aznan ni sharekan di grup Premier Saham Asri, kalau anda boleh tengok, antara aktiviti di grup Premier Saham Asri adalah sharing result sebab kita nak bagi semangat untuk orang lain supaya mereka pun boleh bersemangat macam Tuan Aznan, alright? So kita kembali dengan Tuan Aznan. Saya tengok tadi previous gambar Tuan Aznan ni pakai baju kerja, saya nampak macam bekerja kat laut, macam join oil and gas, kerja macam tu. So nak ikutkan kan, macam kalau ikutkan macam Tuan Aznan ni sendiri berkaitan dengan masa, macam mana Tuan Aznan bagikan masa? Maksudnya kalau boleh tengok bekerja macam ni, macam mana Tuan Aznan bagikan masa? Sebab saya pernah contact dengan salah seorang student juga, dia pun bekerja sama macam Tuan Aznan. So masa dia tu agak susah lah sebagainya. Tapi macam mana Tuan Aznan boleh pandai bagikan masa terlibat dalam saham? Ceritanya macam ni, selepas saya balik Korea dalam hujung bulan 1, okay, saya sepatutnya pergi ke Sabah, tapi lepas tu kan PKP apa semua, jadi start daripada balik Korea tu saya belum lagi pergi ke Sabah sebab office kat sana masih tutup, jadi saya kerja dari rumah lah. Tapi andai kata saya pergi ke Sabah, sebab kerja tu sebenarnya offshore, jadi memang ada kekangan dari segi masa lah sebenarnya kalau saya pergi ke offshore nanti. Monitor memang masalah lah. No, itulah sebenarnya. Sebab internet kat sana pun slow sebenarnya, tak laju macam kat sini. Okay, so sekarang ni Tuan Aznan still lagi trade saham ke macam mana? Ada juga ke counter saham yang Tuan tengah hold ke?
Ada yang tengah hold. Oh, okay. So sekarang tuan tak offshore lagi ke ataupun tuan memang waktu sekarang berehat ke atau macam mana? Sekarang ni kerja dari rumah. Oh, work from home lah ni. Okay, alright. So inilah Tuan Aznan work from home, alright. So sebenarnya kan saya nak tanya tuan lah, kalau kita tengok profit, tuan dah buat orang kata dah trade, dah pernah rugi. So kalau boleh tuan share kan, kalau boleh, berapakah kerugian yang pernah tuan tanggung? Kerugian yang paling besar kerugian. Kita nak cerita benda kerugian sebab since tuan kata tuan pun pernah follow by call, takkan tak pernah rugi. Rugi tu pasti. Of course lah rugi tu pasti. Tapi rugi yang paling rugi. Berapa tu? Penonton mesti nak dengar pasal rugi-rugi ni, dia orang suka. So apakah rugi yang paling berat yang tuan pernah dapat? Ribu-ribu juga. Agak-agak berapa tu? Saya ingat dalam 3,000, 4,000 macam tu lah. Itu dalam sesekali atau banyak kali buat amount macam tu? Rugi tu kalau saya tak set trading plan untuk maksudnya saya tak cut loss. Oh, itu masa memang kena. Okay, so itu masa follow by call ke atau selepas join PSM? Selepas join PSM, tapi sometimes ada benda yang saya tak follow Tuan Nizam sebenarnya sebab saya memang nak rasa kesilapan tu sebab saya nak rasa feel kesilapan tu sebab saya nak take experience. Jadi next time bila kita dah ada experience kenapa counter jadi macam tu macam ni kesilapan kita, jadi untuk future kita boleh beringatlah. Oh, itulah dia. Sebenarnya ramai je. Ramai je buat kesilapan sama. Walaupun 3,000, 4,000 saya tak tak bimbang pun sebenarnya sebab saya dah set masa nak buy tu, saya dah set. Kalau saya pakai modal 10,000 tu, memang saya nak hangus untuk 10,000 tu. Wah, berani betul tuan. Sebab tujuan dia untuk pembelajaran. Saya nak tahu setakat mana saya buat silap dan apa kesilapan tu lah, dan untuk next time macam mana saya boleh protect kesilapan tu. Okay, so since sekarang tuan pun sebenarnya banyak pengalaman tuan kan, sebelum join PSM, sebelum join Saham Asri pun tuan pernah trade, tuan follow by call, tuan pernah trade, ada pengalaman trade lah. So mengikut daripada pengalaman tuan, walaupun tuan masih lagi orang kata baru juga join PSM, kalau boleh tuan mention antara salah silap tadi tuan yang tuan buat, so apakah nasihat tuan mengikut daripada pengalaman tuan kepada newbie saham di luar sana yang sebenarnya diorang ada mindset juga better follow by call lagi senang kan, sebab nak kaji sendiri maklum lah, orang kata tak ada masa lah, busy kerja lah, so that's why ramainya suka follow by call, join group-group, tengok counter apa yang naik. So kalau boleh tuan ada nasihat untuk mereka yang suka follow by call ni, apakah nasihat yang tuan nak nasihatkan dia orang? Silakan. Okay, by call ni sebenarnya malapetaka. Ya, sebab satu kita tak buat kajian, just follow daripada grup-grup WhatsApp ke Telegram, then walaupun by call belum tentu harga dia naik sebenarnya. Boleh jadi yang dipromote dalam grup tu dan esoknya kita beli terus turun. Kita tak tengok hala tuju indikator dia nak naik ke dia nak turun. Counter tu. Jadi memang sangat-sangat berisiko lah. Okay, so saya ulang semula apa yang diberitahu oleh Tuan Aznan. Sebenarnya untuk nasihat saya dan juga tim semua yang menonton ni juga, alright, sebenarnya follow by call tu adalah salah satu malapetaka, okay, di mana kita ingat kita nak buat kerja senang, tapi rupanya jadi lagi malapetaka untuk kita. Bermakna bila kita orang kata senang-senang je follow by call, rupanya esok kita tengok counter tu hilang.
Right, so jadinya lebih baik anda kaji sendiri kaunter yang anda nak beli. Sama macam Tuan Aznan, dia dah pun buat follow by call dan sekarang Tuan memang tak follow by call langsung ke sekarang? Ke ada Sekarang ni sikit-sikit? saya memang tak Tobat follow dah? grup-grup yang promote kaunter-kaunter tertentu tu. Oh. Saya beli just apa yang saya kaji ya. Oh, itu juga kot menjadi salah satu. Naik atau turun, belakang cerita janji kita beli kaunter yang kita kaji. Kita kena faham saham ni tak selalunya naik. Sometimes dia turun, sometimes naik, macam tu lah. Ding dong. Itulah dia. So anda semua yang sekarang ni mungkin join orang kata mungkinlah Telegram group yang suka kongsi-kongsi counter, yang FB group yang join yang bagi anda counter untuk dibeli dan sebagainya. So itu semua adalah anjakan paradigma yang tidak baik. So anda kena segera bertaubat seperti apa yang dikatakan Tuan Aznan, dan juga kajilah counter yang anda nak beli. Alright, itu lebih baik daripada anda follow by call. Okay, so itu nasihat yang cukup berguna daripada Tuan Aznan. Dan juga kalau boleh saya nak tahu kan Tuan kan, apakah nasihat lah daripada Tuan yang especially ni untuk newbie saham yang dekat luar sana, at least 3 yang mereka kena ada, 3, apakah yang mereka kena ada untuk mereka berjaya buat profit? Apakah 3 ni, at least 3 elemen? Silakan. Okay, first sekali apa-apa. Okay, sebentar Tuan boleh betulkan sikit earphone tu mungkin sebab saya dapat dengar dekat ni mungkin okay. Alright, so silakan Tuan. Okay, firstly apa-apa kita nak buat lah, kita kena ada ilmu lah. Tak kira lah nak saham ke, buat bisnes ke apa, dan biarlah ilmu yang betul lah, jangan ilmu yang salah. Okay. Then newbies juga kena sebenarnya kena betulkan niat apa tujuan dia orang nak trade saham ni. Sebab dalam saham ni kita nak cari rezeki. Jadi kita nak cari rezeki, kalau tak betul tu mungkin Allah tangguhkan dah kejayaan dalam aktiviti ni. Mungkin Allah bagi kita rugi dulu supaya kita berfikir. Maknanya kalau kita fikir kita cakap mungkin niat aku trade dalam saham ni tak betul lah. Okay, betul lah. Then untuk mudahkan rezeki ni, kalau boleh jangan tinggal lah solat tahajud ke, solat duha. Sebab kita nak cari rezeki ni, nak bagi keluarga apa semua lah. Dan bacalah doa-doa yang menjurus kepada magnet rezeki. Doa sedekah ke, doa apa lah, bacalah selepas sembahyang. Kalau kedai mamak, restoran mamak boleh gantung ayat 1000 dinar dekat dinding takkan kita yang orang Islam ni tak boleh nak amalkan benda tu. Betul. Okey, nasihat yang sangat berguna tu. So anda yang sedang menonton ni boleh komen-komen di ruangan komen juga. Boleh typekan balik apa yang Tuan Aznan sharekan supaya kita sama-sama beringat. Tuan Aznan ni one of student PSM, di mana beliau dah join PSM ni sekitar dalam bulan 5 hingga bulan 6 macam tu lah. Betul tak Tuan? Bulan 5. Bulan 5 macam tu. Sekarang ni lebih kurang dalam 5 bulan lah berada dalam group PSM. Baru lagi lah sebenarnya. Baru lagi, tapi Tuan dah start membantu support each other. Okay, saya nak tanya sikit lah dalam group PSM. Tadi saya dapat daripada Puan Yaya N, dia cakap Tuan support, Tuan antara orang yang support dalam group PSM. So kalau boleh saya tahu apa yang bestnya dan apa yang menariknya dalam grup Premier Saham Asri ni. Sebab orang di luar sana dia tak tahu apa yang terjadi dekat grup Premier Saham Asri. So kita dah ada community Premier Saham Asri. So Tuan boleh sharekan sikit bestnya join grup Premier Saham Asri ni, kenapa?
Okay, saya tengok grup ni, dia orang members lah. Menyaport antara satu sama lain lah. Tak ada yang macam condemn ke, saya tak tengok lagi lah. Maknanya yang senior sikit daripada yang newbies tu banyak membantu lah. Sebab newbies ni dia memang bukan setakat blur. Kadang-kadang dia orang tanya macam mana nak buka CDS tu yang paling basic sekali tu. Betul. Akaun CDS tak ada. Jadi tuan pun support juga ke kalau pasal akaun CDS? Tuan komen juga tu macam mana? Siapa? Dia orang lain komen. Yelah, memanglah sebab daripada NSPO PSM ada juga yang berada akaun CDS masuk dalam PSM. Itulah yang bertanya soalan akaun CDS tu. Macam ni, kalau dia orang full short video Tuan Nizam tu, dia orang akan dapat apa yang dia orang nak sebenarnya. Betul. Apa yang newbies buat silap ataupun newbies tak tahu. Daripada buka akaun CDS sampailah kepada kesilapan macam buat buy call ataupun beli pada harga tinggi. Semua Tuan Nizam dah cerita dalam panjang lebar dalam short video tu. Rajin-rajin lah buka video tu. Betul. Banyak sebenarnya video daripada Tuan Nizam dekat YouTube ada, dekat YouTube masih banyak sebenarnya. So apa kata anda rajin-rajinkan, alright? So saya dapat daripada Puan Suziati. Okay, saya baca sikit lah. Dia cakap, thank you sharing Tuan Aznan. Taubat tak mahu beli buy call tanpa kajian, alright? So at least anda learn something lah daripada story Tuan Aznan ni. Okay, dan juga kalau anda yang sedang menonton ada apa-apa soalan, boleh nyatakan soalan anda di ruangan komen. Sementara saya pun tengah scroll ni untuk cari jawapan yang baik untuk ajukan kepada Tuan Aznan, alright? So, kalau anda ada soalan, boleh nyatakan soalan anda. So saya nak pick satu soalan ni daripada Puan Siti Nurbaya Syarif. Dia tanya, berapa lama hold 18k profit tu ya? Masa bulan berapa tu Tuan? Dia nak tahu. Ni di skrin pun Tuan boleh tengok soalannya. Silakan. Okay, awal Ogos. Masa tu heboh pasal kewajipan pakai face mask. Jadi saya ada share lah dalam grup juga untuk members PSM untuk buat kajian dengan counter dengan face mask tu. Awal apa itu. Jadi ada satu counter tu dia macam dah bagi signal untuk buy lah. Jadi saya selepas buat kajian yang lebih kurang lah yang mendapati semua kriteria untuk kita buy. Jadi saya buy lah counter tu. Then after 2 day macam tu, memang counter tu bukan counter tu lah. Hampir semua counter yang related dengan face mask semuanya terbang, fly. Fly high. Alright. Semua fly. Okay. So satu lagi soalan daripada Tuan Muhammad Fadi. Dia tanya, soalan saya ni sharer kita ni. Dia tanya soalan saya mengenai fundamental analysis. Okay. Apakah ciri-ciri ataupun resipi yang digunakan pada FA selain TA? Apakah resipi? Apakah ciri-ciri yang Puan gunakan? Silakan. Okay. Kalau tanya saya lah, ni jangan ikut kalau apa yang saya cakap ni tak betul. Untuk capital gain saya tak pakai FA. Betul. Saya betul-betul TA. Sebab FA ni more for investing. Untuk simpan counter lama. Okay. Tapi kalau newbies nak guna, just tengok dia punya keuntungan tu pun dah okey. Janji jangan beli counter yang PN17 dengan apa dah saya tengoklah. Counter yang macam ada warning letter daripada bursa. Yang tu bahaya. Apa dah nama aku ya saya tengok. Alright, so itulah dia Tuan Aznan Sof. Banyak lagi soalan ni sebenarnya. So anda boleh nyatakan soalan anda juga. So nanti Tuan saya akan ajukan. Dan juga saya nak tanya kepada Tuan, sebenarnya kan kalaulah diberi
peluang tuan tak follow by call. Maksudnya sebelum tuan betul-betul masuk dalam pasaran saham ni, tuan tak orang kata follow by call lah, maksudnya beli counter daripada saranan orang lain. So ini adalah sikap-sikap antara newbie lah. So basically yang zero knowledge, yang kalau boleh dia jangan follow by call dulu. Macam tuan-tuan dah follow by call. Kalau mereka ni, apakah 3 tips untuk mereka ni mulakan langkah? 3 ke 2 pun boleh. Mana mereka nak mulakan langkah? Dan for sure bukan by call. Okay. Firstly, newbies ni kena explore apa itu dunia saham. Okay. Kalau tak orang cakap tak kenal maka tak cinta lah. Sebab dalam dunia saham ni can making billionaire dan boleh juga making billionaire negatif. Muflis lah tu dalam dunia saham ni. Jadi cuba explore selok-belok dunia saham ni supaya apabila kita fokus untuk buat kajian dan kita macam kena sepak terjang dalam saham ni, kita tahu okey memang macam ni. Dunia saham tu besar lah. Bursa ni yalah memang macam tu lah, kalau dia nak naik, kalau nak turun. Tapi di sebaliknya memang ada something sebenarnya yang buat bursa Malaysia tu naik dan turun. Then of course lah cari mentor. Sebab kita bukan sekadar nak ilmu saham ni daripada mentor tersebut, tapi kita nak experience mentor tersebut. Sebab sebenarnya experience yang guru terbaik kita sebenarnya. Sebab tu saya sengaja buat silap supaya saya dapat experience. Then orang cakap ini kebal lah untuk future kalau ada problem dalam dunia saham ni, rugi ke apa, saya still boleh pulang. Sebab kita dah faham memang saham ni macam ni. Dia tak boleh nak happy selalu lah. Sometimes dia buat orang sedih. Then yang ketiga lah, buat kajian saham tu kita kena ada saham lah, kita kena ada sifat sabar dan bersyukur lah. Kalau counter yang kita kaji tu tak naik, sabar lah. Kalau counter tu untung, kita bersyukur lah. Kalau untung, bersyukur jugalah sebab belum masanya untuk counter tu hijau. Jadi jangan terlalu bersedih lah sebab benda ni semua emosi. Kita di rumah dengan family bawa emosi, dengan saham bawa emosi, jadi tak bagus untuk motivasi untuk diri kita lah. Kita just relax, cool dan selalu istighfar lah untuk kita tak rasa serabut. Macam tu. Okey, mantap betul. Itulah dia pesanan tips daripada Tuan Aznan Soft. Okey, ramai cakap, Puan Juliana cakap terima kasih Tuan dengan tips yang diberi. So Tuan, macam biasa saya selalu minta quotes of the day. Okey, so apakah quotes of the day Tuan Aznan? Silakan Tuan, kalau ada Tuan ada quotes lah. Macam sebelum-sebelum ni peserta tetamu jemputan kita minta quotes supaya kita boleh pahat kenangan SMS. So apakah quotes, kata-kata prinsip yang Tuan pegang? Silakan. Okey, kalau saya nak buat benda baru lah, saya gunakan untuk motivasi di sana, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih, tak suka diam 1000 bahasa. Jangan condemn. Dengar tu, jangan condemn. So tim tengah catat tu, sebab nanti kita akan keluarkan quotes of the day. Quotes tu sangat-sangat menarik terima kasih Tuan. Alright, so sebenarnya kita dah bersiaran hampir 1 jam. Tuan pun saya percaya bateri pun dah dekat habis, bateri handphone dah dekat habis, betul tak? Banyak lagi. Banyak lagi.
Alright, tak apa, Tuan boleh save. Okay, so sebenarnya Tuan, banyak lagi sebenarnya kita nak tanya soalan kan. Tapi sementara kita hantar Tuan pulang, saya nak baca-baca juga dekat ruangan komen. Dapat inspirasi daripada kisah Tuan ni sebenarnya. Sabar dan syukur daripada Puan Yayan. Puan Rina cakap dunia saham boleh jadi milioner dan boleh juga jadi papa perdana. Berhati-hati jangan main terjun tanpa ilmu. Ramai orang yang komen. So, kepada anda semua, teruskan komen anda dan kita sama-sama ucap terima kasih kepada Tuan Azmi, Tuan Azman Sof kerana sudi luangkan masa beliau lebih kurang 1 jam hari ini untuk sharing session dalam Saham Mastermind Session. Dan akhir kata daripada Tuan Azlan, apakah itu sebelum kita hantar Tuan pulang? Okey, kepada semua sahabat Saham Mastery, teruskanlah usaha trading anda dalam saham ni. Jangan fed up lah. Kita tak nak akan kekurangan ahli dalam trading ni disebabkan dah fed up. Okay, jangan fed up Right. Jangan fed up pun muka senyum je kan. Muka atas senyum. Ni macam tengah hold saham tengah profit je ni, senyum je. Ada counter yang tapi senyum je. Jangan condemn Selalu fikir counter yang merah tu InsyaAllah akan datang hijau juga. Relax betul. Kalau tu Alright, so saya rasa itu saja perkongsian daripada Tuan Azlan. Jom kita ucap bye-bye dekat Tuan Azlan kerana sharing ni. Sempoi Tuan Azlan memang sempoi dah santai Okay, bye Tuan. Bye-bye. Boleh bye-bye lambai juga di kamera. Bye-bye. Okay, so itulah dia perkongsian sharing session daripada Tuan Aznan Sof yang kini berada di Kelantan. Jauh saya berada di Kelantan, kita panggil jemput dia. Saya berada di Johor Bahru dan Tuan Aznan berada di Kelantan. Seronoknya sesi Saham Mastermind Session ni sebab dekat mana pun anda berada, kita boleh dengar perkongsian yang menarik daripada tetamu jemputan yang kita panggil masuk. Okay, so saya rasa itu saja untuk sesi Saham Mastermind Session dan nanti naik sekejap lagi saya ada pengumuman yang saya nak sharekan kepada anda. Jadi dengan itu stay tune, kita bagi iklan kerana saya ada satu pengumuman tergempar yang anda wajib dengar dan penting. Okay, jadi kita bagi laluan iklan dan kembali selepas ini dengan satu pengumuman yang dahsyat ni. Okay, alright, so iklan silakan. Berusaha tempat jual tertuan juga. Tuan je lah tadi 82 sekarang 76 game dia adalah tuan boleh pakai 75 ringgit banyak tu tuan. Itu yang terbaik tu memang. Tapi itulah tuan buat benda tak ada ilmu. Tuan buat benda tu dalam keadaan tuan cuma dalam masa kita ada singkat ni, apa saya kata adalah biasa yang saya buat kalau saya dalam posisi macam ni, saya akan clearkan mana-mana yang boleh, saya ambil balik modal mana yang ada dan turn modal ni jadi benda ni. Lepas tu saya akan build lagi. Dia akan ambil masa, for sure ambil masa. Betul. Tapi kalau kita boleh buat benda ni, silap-silap profit kat sini akan cover. Okay, hai. Kita bersama-sama semula di Saham Mastermind Session. So macam saya cakap, kita ada pengumuman dan juga ada input yang saya nak sharekan kepada anda. Okay, ini adalah penting dan ini adalah serius. Alright, so di mana pagi tadi, sebenarnya bukan pagi tadi lah, lately ni memang banyak sebenarnya yang kami dapat daripada anda, khususnya daripada peserta program Anjuran Saham Mastery dan juga followers di Nizam Malik page, followers di Instagram Saham Mastery, di Newbie Saham Group dan sebagainya berkenaan beberapa posting, iklan dan sebagainya yang menggunakan email saja yang dimiliki sepenuhnya oleh Saham Mastery. So kami di Saham Mastery, kalau boleh team mainkan di screen berkenaan beberapa posting yang saya wajib bagi tahu anda ni, beberapa posting daripada, kalau tak silap saya, ada AC Investment, MSA Investment, VH Stock Investment, Talk Trader. Banyak sebenarnya kalau boleh anda tonton di screen dan anda juga boleh tonton di Facebook page Nizam Malik juga. Kita ada sharekan berkenaan posting-posting ini. So apa yang saya nak inform anda adalah
makluman yang wajib anda dengarkan daripada kami di Saham Mastery sendiri adalah setiap daripada yang kami paparkan di skrin ni, semua daripada mereka adalah scammer dan kami tidaklah ada kena-mengena atau skrin dan saya nak tegaskan kepada anda semua bahawa anda kena careful, kena berhati-hati, kena sebelum anda terlibat dalam apa-apa skim pelaburan di luar sana. Alright, so sekarang ni saya pun tak pasti, kita benda-benda macam ni kita tak boleh nak kawal. Jadi apa yang kami boleh sharekan dan apa yang boleh kami nasihatkan untuk anda semua, kalau anda ternampakkan posting-posting begini, marilah kita sama-sama untuk kita report page yang menyiarkan menggunakan apa-apa material daripada Saham Mastery, dan for sure mereka ini bukanlah part of Saham Mastery, part of team Saham Mastery, sama sekali bukan. Dan kami ingin tegaskan bahawa kami tiada kena-mengena dengan apa-apa saja skim pelaburan yang seperti dinyatakan. Dan saya nak nasihatkan kepada anda semua, careful buat semakan, jangan terlalu terburu-buru dalam membuat keputusan, especially-nya bila melibatkan pelaburan yang was-was, pelaburan yang tidak masuk akal. Sebenarnya banyak kita punya rakan-rakan di Facebook, kita punya kawan-kawan, semua kebanyakannya mudah tertipu dengan skim-skim begini. Kalau boleh tengok, saya sempat lagi tengok pagi tadi, Tuan Nizam ada sharekan satu, tak silap saya posting, beliau dah dapat 30k tontonan. Dan kalau boleh kita bayangkan, 30k tontonan berapa pula lah orang yang berjaya ditipu, berjaya menjadi mangsa-mangsa orang yang tidak bertanggungjawab ini, pihak yang tidak bertanggungjawab ini dalam men-scam ataupun scammer lah, okay? Jadi jangan sesekali anda percaya dengan apa-apa sahaja skim pelaburan cepat kaya ini yang sebenarnya berniat, bertujuan yang tidak baik, berniat jahat, menipu wang anda, wang rakan-rakan, ahli keluarga anda dan sebagainya. Jadi kepada anda yang sedang menonton secara live ataupun mungkin menonton secara tontonan semula, jika anda sedang mendengar live ini, anda boleh respon, orang kata mention rakan-rakan anda yang mungkin selama ni pernah cakap join ni ke join tu ke, so anda boleh mention dia juga. Sebab saya rasa sangat-sangat geram because of saya for sure saya memang setiap hari, hampir setiap hari saya dapat conversation, saya dapat WhatsApp daripada viewer di Instagram, viewer di Facebook yang selalu nak tanya saya berkenaan sahih tak investment ni, dan bila saya baca tu saya rasa macam tak logik sangat. Jadi saya sangat geram okay. Jadi saya nak beritahu anda dan saya nak tegaskan kepada anda bahawa apa-apa sahaja skim pelaburan yang menjanjikan keuntungan itu adalah palsu semata-mata, dan especially-nya mereka-mereka yang dinyatakan yang anda boleh tengok di skrin yang kita paparkan, yang menggunakan gambar, material atau apa sahaja daripada Saham Mastery bertujuan untuk menipu mangsa, ini semua adalah scammer, okay? Jadi anda kena careful sangat-sangat, jangan terburu-buru, dan kalau boleh jangan layan langsung, okay? Orang-orang macam gini pandai, tapi apa kata kita bertindak lebih pandai daripada mereka ini. Alright, jadi saya rasa anda semua kena jaga diri, anda kena serius dan anda kena protect diri anda supaya tidak orang kata terlibat, tidak mudah terpedaya dengan skim-skim pelaburan yang menipu, yang scammer ini, yang tidak masuk akal, yang nonsense ni, okay? Jadi kepada anda semua, saya percaya anda bijak dalam membuat keputusan anda. That's why anda berada dalam sesi Saham Mastermind Session. That's why anda berada di Nizam Malik page, di semua social media platform kami, sebabkan anda seorang yang bijak dalam membuat keputusan dan anda nak belajar lagi. Okay, jadi itulah tindakan yang sepatutnya anda lakukan, dan make sure teruskan menonton kami, teruskan sokongan anda terhadap kami di Saham Mastery, because of kita selalu sangat nak sharekan lagi banyak perkongsian bersama anda untuk bantu anda. Kami di Saham Mastery ni sangat committed untuk bantu anda, especially yang newbie, yang zero knowledge, yang tak tahu macam mana nak bermula dalam saham. Dengan Saham Mastery, anda boleh mulakan langkah anda, seterusnya berjaya buat profit pertama anda, dan itulah kemenangan untuk anda. Bukannya goyang kaki senang-senang je dapat duit jatuh
jatuh dari langit. Itu adalah konsep yang tidak wujud sama sekali, okey? Jadi kepada anda yang menonton, marilah kita sama-sama bantu kawan-kawan kita dan rakan-rakan kita semua untuk dapatkan informasi-informasi yang lebih banyak dan kita dedahkan diri kita dengan pelaburan saham di Bursa Malaysia supaya kita tidak ditipu. Dengan cara anda boleh join Telegram kami iaitu Saham Mastery, join kita punya YouTube channel Saham Mastery, join follow kita di Instagram Saham Mastery, join juga newbie saham group secara percuma dan invite seramai mana rakan-rakan anda untuk dapat manfaat Saham Mastery juga. Okay, dan ni paling penting untuk anda subscribe YouTube channel sebab ada banyak sangat video-video yang dimention, contohnya dimention oleh Tuan Aznan, video-video pendek tips, nasihat daripada Tuan Nizam sendiri, our master trainer, our speaker Saham Mastery akan sharekan banyak benda lagi untuk anda supaya anda terdedah, supaya anda tidak ditipu dan sebagainya, alright? So itu saja saya Wani dari tim Saham Mastery bersiaran langsung untuk Saham Mastermind Session. Saya harapkan anda dapat manfaat daripada perkongsian hari ini bersama dengan Tuan Aznan Sof. Saya sendiri pun suka dengan menonton dan teruskan sokongan anda untuk tonton kami secara live dan juga tontonan semula di Facebook page Nizam Malik, Nijam pun boleh, Nizam Malik dan juga di YouTube channel Saham Mastery, alright? So sampai kita berjumpa lagi di lain hari dengan segmen yang sama iaitu Saham Mastermind Session bersama dengan saya Wani, tim Saham Mastery dan tetamu jemputan kita, alright? So itu sahaja. Assalamualaikum. Saya undurkan diri dulu.